Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak murid cikgu pada hari ini? Okay, cikgu harap semuanya sihat-sihat seperti biasa. So, hari ini kita akan mulakan tajuk yang seterusnya, okay, dalam pendidikan seni visual tingkatan 3, bab yang kelima, iaitu tentang reka bentuk landscape. So, hari ini kita nak tahu tentang apakah yang dikatakan dengan reka bentuk landscape, ciri-ciri reka bentuk landscape. Juga kita nak tengok jenis-jenis reka bentuk landscape. Dengan tidak melengahkan masa, jom kita tengok slide yang telah cikgu sediakan. Baiklah, dalam buku teks kamu, kamu boleh buka muka surat ni. Okay? Tajuk yang kita akan pelajari hari ini ialah bidang reka bentuk. Okay? Kita baca sama-sama. Okay, reka bentuk ialah pengetahuan terhadap bidang reka bentuk terbahagi kepada 3 komponen, iaitu reka bentuk landscape, reka bentuk hiasan dalaman dan juga reka bentuk industri. Maksudnya dalam bidang reka bentuk ni kita akan pelajari 3 komponen dalam dia, iaitu reka bentuk landscape yang kita akan belajar pada hari ini. Okay, kemudian reka bentuk hiasan dalaman, interior designer. Kita akan belajar macam mana hiasan dalam rumah, susun atur dalam rumah, dan juga reka bentuk industri. Okey, dalam bidang ataupun dalam reka bentuk ini akan memfokuskan kepada peranan pereka serta ciri konsep dan elemen reka bentuk. Maksudnya dalam tajuk reka bentuk ni kamu akan ketahui tentang peranan-peranan pereka bentuk. Kita nak tahu siapakah yang layak menjadi pereka bentuk ni, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pereka bentuk ni, dan apakah elemen yang penting dalam reka bentuk. Okey, pengetahuan dan pemahaman terhadap peranan reka bentuk boleh membawa pelbagai makna yang berbeza kepada masyarakat. Namun, reka bentuk merupakan cabaran dan cara menyelesaikan masalah agar dapat meningkatkan kualiti dan mutu sesebuah rekaan. Okey, reka bentuk bukan sahaja bertujuan menyelesaikan masalah tetapi bertujuan mencipta masa hadapan yang lebih baik. So kita nak belajar hari ni. Okey, apakah peluang pekerjaan dalam bidang reka bentuk ni? Okey, kita nak tengok. Okey, seterusnya kita tengok kepada definisi itu sendiri. Apakah yang dikatakan dengan reka bentuk landscape? Okey, reka bentuk landscape merupakan seni dalam menghias dan menyusun bahagian pandangan yang boleh dilihat secara buatan manusia melalui proses kerja kreatif atau secara semula jadi. Maksudnya kat sini seni landscape ni, reka bentuk landscape ni adalah macam mana kita menyusun atur bahagian pandangan dengan menggunakan kreativiti kita, kemahiran kita, macam mana kita nak susun atur landscape, kawasan perumahan ataupun di ruang luar. Okay, melalui proses-proses yang tertentu. Okay, hasil reka bentuk landscape ni bertujuan mengindahkan suasana ruang serta meningkatkan kualiti ruang tersebut agar mewujudkan suasana yang lebih harmoni. Sebab itulah kalau kita pergi ke bandar-bandar raya, okay, kita akan nampak landscape ataupun kamu ada nampak pokok-pokok bunga di sepanjang jalan tu dah ditanam kan. Ada kalau kita tengok dekat biasanya lah, kebiasaan ni di Kuala Lumpur kan, dekat roundabout, okay, dekat tepi-tepi taman perumahan, ada pemaju dah tanam pokok-pokok bunga, ada hiasan pokok bunga tu, dia dah trim pokok-pokok bunga tu, ada berbentuk bonsai kan, dan sebagainya. Tujuan dia untuk apa? Tak lain dan tak bukan untuk nampak cantik kan keadaan tu, nak nampak indah dan harmoni suasana kat situ. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Siapakah pemuda handsome ni? Ini adalah Azri Fazami. Beliau merupakan pereka landscape yang dikenali dan berpengalaman luas di Malaysia. Beliau pernah terlibat dalam pergerakan pertubuhan pendidikan saintifik dan kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Okey, dalam bidang apa? Dalam usaha membaik pulih landscape lama kepada keadaan asal di sekitar Eropah. Hebat Tuan Azri ni. Okey, tadi cikgu ada sebut tentang peranan pereka bentuk. Okey, siapakah pereka bentuk ni? Kita nak tahu siapakah pereka bentuk ni. Pereka bentuk ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk menyusun atur keadaan ataupun hiasan sesuatu tempat tu. Okey, landscape tu pemandangan lah. Okey, jadi siapakah pereka bentuk ni? Apakah peranan dia?
Okay. Peranan reka bentuk ni yang pertama adalah dia bertugas untuk merancang hias ataupun menghias ruang landscape dengan menitik beratkan aspek dan fungsi berdasarkan elemen dan juga prinsip-prinsip rekaan dalam reka bentuk landscape. Maksudnya dialah orang yang bertanggungjawab nak rancang macam mana nak hias sesuatu landscape tempat tu. Okey. Tapi bukan sekadar dia nak hias, dia perlu menekankan prinsip-prinsip ataupun elemen-elemen dalam mereka bentuk sesuatu landscape. Okey, selain daripada merancang, apakah tugas lain seorang pereka bentuk landscape? Pereka bentuk landscape juga perlu mendapatkan maklumat yang diingini oleh pelanggan mengikut peruntukan projek dan fungsi ruang tersebut yang hendak digunakan. Maksudnya selain daripada dirancang kedudukan landscape macam mana dia nak hias, dia perlu juga mendapatkan maklumat daripada klien ataupun pelanggan dia. Okey, sebab sebelum dia nak hias, dia kena tahu dulu berapakah peruntukan untuk sesuatu projek tu dan apakah fungsi ruang yang hendak direka bentuk. Okey, dia kena tahu fungsi-fungsinya sebab setiap ruang reka bentuk tak sama penggunaan dan juga fungsi dia. Okey, yang ketiga. Okey, apakah lagi? Memastikan setiap reka bentuk dihasilkan memenuhi standard dan mendapat kelulusan daripada pihak berwajib. Okey, dia dah rancang macam mana dia nak buat, dia sketch, dia dah buat lakaran, dia dah dapat maklumat yang diinginkan, dia dah tahu berapa bajet, dia kena pastikan setiap reka bentuk yang dihasilkan tu mendapat kelulusan daripada pihak berwajib. Contohnya majlis perbandaran, daripada lembaga yang bahagian-bahagian yang memberi orang kata kelulusan untuk sesuatu projek tu. Okey, seterusnya memastikan ruang tersebut berfungsi sebagai yang dikehendaki dan bersesuaian dengan keperluan manusia. Dia kena pastikanlah ruang landscape yang direka bentuk tu dapat berfungsi dengan baik untuk masyarakat. Okey, memastikan reka bentuk selaras dengan struktur, mekanik dan elektrik melalui persediaan lukisan pelan dan spesifikasi untuk kontraktor. Selain daripada dia dah reka bentuk, dia kena tentukan juga struktur, mekanik dan juga elektrik. Maksudnya dalam lakaran dia tu perlu ada tentang struktur elektrik dan juga mekanik. Kenapa? Untuk apa tu? Untuk kemudahan kontraktor membina sesuatu landscape tempat tu berdasarkan reka bentuk yang dihasilkan oleh pereka bentuk itu tadi. Okey, faham ke? Cikgu terlalu laju. Okey, sorry. Tapi dalam buku teks kamu semua ada, jadi kamu boleh semak dalam buku teks kamu. Okey, seterusnya, apakah tugas reka bentuk landscape lagi? Beliau juga memastikan ruang yang dibina mengikut spesifikasi dan gerak kerja berada dalam jadual perancangan serta perbelanjaan pembinaan. Okey, ruang tidak melebihi peruntukan pelanggan. Maksudnya dia dah melalui pelbagai proses tadi. Yang terakhir sekali, pereka bentuk ni kena pastikan ruang yang dibina tu mesti mengikut jadual spesifikasi dan gerak kerja yang betul. Maksudnya dia kena pastikan kontraktor yang buat kerja tu masih mengikut kehendak dan peruntukan pelanggan. Tak boleh lebih. Kalau over budget, syarikat ataupun dia akan rugi. Okey, seterusnya, macam mana nak jadi seorang reka bentuk landscape ni? Mana tahu ada di kalangan kamu yang berminat, betul tak? Jadi kita dari sekarang kita nak tahu target kita akan datang, kita nak jadi apa. Nak jadi apa? Kalau kamu berminat dalam bidang reka bentuk, kamu kena fokus kat sini supaya akan datang kamu tahu apakah yang perlu kamu pelajari dan apakah ciri-ciri yang perlu ada pada diri setiap orang yang berminat dalam menjadi pereka bentuk landscape. Okey, yang pertama, yang paling penting adalah kefahaman dalam ilmu seni, fizik, sejarah, matematik dan juga sains. Kamu tak bolehlah tahu sekadar ilmu seni saja. Sekadar kamu memahami konsep dan juga elemen-elemen serta prinsip-prinsip, belum tentu ataupun belum pasti kamu boleh mendapat boleh menjadi seorang pereka bentuk. Okey, selain daripada seni, kamu mesti ada fizik, ada sejarah, matematik dan sains. Kelima-lima subjek ni adalah penting kerana dia merupakan teras dalam menghasilkan ataupun melahirkan seorang pereka bentuk landscape. Jadi dari sekarang kamu kena fokuslah kelima-lima subjek ni, kena bagikan lebih tumpuan kalau kamu berminat untuk menjadi seorang pereka bentuk landscape. Okey, yang kedua, kemahiran menyelesaikan masalah.
Sebabkan nanti bila kamu jadi seorang pereka bentuk landscape, kamu kena fikir sendiri apakah masalah yang akan timbul, macam mana nak settlekan masalah tu. Sebab kamu akan bertindak sebagai seorang pentadbir ataupun bos kepada sesuatu projek. Okey, yang ketiga, kreatif dan inovatif. Apa yang kamu hasilkan, rekaan yang kamu hasilkan mestilah kreatif. Sebab apa pentingnya kreatif ni? Sebab untuk menarik perhatian atau minat orang membeli reka bentuk yang kamu hasilkan. Dan juga inovatif, maksudnya mengikut peredaran zaman. Tak naklah kamu macam orang dah bina bangun landscape yang berbentuk Jepun contohnya, dah kreatif, tapi kamu masih lagi menggunakan plan reka bentuk yang lama. Tak ada inovatif, tak ada ciri-ciri inovatif di situ. Jadi seorang yang kreatif dan inovatif layak menjadi seorang pereka bentuk landscape. Okey, yang keempat, apa yang perlu ada pada seorang pereka bentuk? Menjelaskan idea dengan tepat. Kamu tak boleh mencipta sesuatu reka bentuk landscape tu dan kamu bagi je flyers ataupun helaian bagi tahu pelanggan-pelanggan kamu. Tak boleh macam tu. Okey, kamu kena jelaskan idea reka bentuk, plan yang kamu buat tu kamu kena jelaskan kepada pelanggan kamu dan kena jelaskan dalam bentuk yang tepat, yang senang difahami. Sebab apa? Kalau ada salah faham dalam penjelasan idea, bermasalah bila kamu nak melakar reka bentuk nanti. Jadi kat situ sangat pentinglah hubungan antara pelanggan dan juga pereka bentuk tu tadi. Pereka bentuk ni kena betul-betul jelaskan idea secara terus, tepat, supaya tak ada berlaku kesalahfahaman dengan pihak pelanggan. Okey, yang seterusnya, yang kelima, pereka bentuk haruslah peka terhadap alam sekeliling. Maksudnya kalau nak buat sesuatu landscape, nak mereka bentuk sesuatu landscape tu, pihak pereka bentuk ni, seorang pereka bentuk ni kena peka terhadap alam sekeliling. Contohnya kalau nak buat taman rekreasi, tak bolehlah kamu buat dekat kawasan yang bersungai, aliran sungai. Sebab apa? Bila kamu buat reka bentuk landscape ataupun tanam pokok-pokok di kawasan yang tahan air di kawasan yang landai laluan sungai, dia akan mengganggu ekosistem. Jadi tak sesuai lah. Jadi kat mana sesuai untuk kita buat landscape untuk taman rekreasi? Mungkin di kawasan yang berhampiran dengan hutan simpan dan sebagainya. Sebab kita nak kena pelihara alam sekitar. Okey, yang keenam, kemahiran mengurus kerja. Yang ini mana-manalah pekerjaan, kamu kena mahir menguruskan kerja. Kamu kena bezakan yang paling penting, sederhana dan yang tak penting. Sebab apa? Bila kita mahir dalam menguruskan kerjaya kita, projek ataupun reka bentuk ataupun lakaran yang kita hasilkan tu berkualiti tinggi. Berkualiti tinggi. Okey, seterusnya, kita dah kenali siapakah pereka bentuk dan apakah ciri-ciri untuk menjadi seorang pereka bentuk. Sekarang kita tengok pula konsep reka bentuk landscape. Okey, untuk menghasilkan landscape ni ada konsep-konsep dia. Okey, reka bentuk landscape yang berjaya merupakan rekaan yang memiliki konsep yang jelas. Konsep ini berfungsi sebagai kenapa konsep ni saya kata penting? Sebab dengan konsep ni lah berfungsi, ataupun konsep ini berperanan untuk panduan mewujudkan persaingan dan perpaduan kepada hasil rekaan landscape. Membantu membimbing pereka landscape dalam mereka bentuk sesuatu objek dan juga menjelaskan fungsi bagi reka bentuk dengan baik melalui gambaran kegunaan dan pergerakan terhadap ruang yang dihasilkan. Okey, kita tengok kepada konsep pula. Konsep ialah paradigma yang menyatukan sesebuah projek reka bentuk dan selalunya dianggap sebagai tema. Jadi nak mencipta sesuatu reka bentuk landscape, seseorang pereka bentuk perlu ada konsep ataupun konsep tu dikenali sebagai tema. Macam tu juga kalau kita nak melukis. Kalau nak melukis kita kena tahu tema dia apa.
flora ke, fauna ke, alam semula jadi ke, alam buatan manusia ke. Kita kena tahu dulu apakah tema ataupun konsep yang kita nak lukis. Macam tu juga kalau kita nak beli pakaian untuk raya, mesti semua orang ada tema-tema. Mungkin ada tema, ada tahun yang baju raya kamu tema tradisional, jadi pakaian semua pakaian tradisional, baju kurung kedah, cekak musang, kebaya. Jadi cikgu selitkan sedikit dekat situ. Setiap reka bentuk mesti ada konsep ataupun dikenali sebagai tema. Tema yang pertama adalah tema serantau, iaitu pendekatan popular yang memberi acuan yang agak jelas dan ringkas untuk projek reka bentuk landscape. Itu adalah tema serantau. Dia popular sebab diberi acuan yang jelas, dan juga ringkas. Kita tengok tema yang kedua, tema taman bersejarah. Taman tema bersejarah ni boleh berkisar dari taman Perancis yang tidak formal sehingga kebangkitan rasmi Taman English Cottage. Gaya serantau mungkin termasuk dalam Taman Mediterranean, Taman Prairie, Taman Jepun dan juga Taman Luar Bandar. Kini pereka landscape sering bercakap tentang reka bentuk taman kontemporari, taman moden atau juga taman pasca moden. Sekarang kita tengok prinsip-prinsip asas dalam asas seni, asas reka bentuk taman mini. Ini untuk mereka bentuk sesebuah taman mini. Apakah asas ataupun prinsip-prinsip yang diperlukan bagi seorang pereka bentuk untuk membina atau untuk membuat lakaran reka bentuk taman mini? Yang pertama adalah keringkasan. Apa yang dikatakan dengan keringkasan ialah reka bentuk digubah secara ringkas, teratur dan juga mudah. Yang kedua, prinsip penumpuan ataupun fokus. Prinsip ini penting sebagai daya penarik. Penggunaan gabungan warna tumbuhan yang menarik, tekstur yang pelbagai dan juga bentuk yang unik dapat merealisasikan prinsip ini. Tengok kat situ ya. Dia orang ataupun pereka bentuk ni menggunakan elemen-elemen bahasa seni visual. Bahasa seni visual, kita dah belajar tentang warna, kita dah belajar tentang bentuk, kita dah belajar tentang kepelbagaian. Jadi setiap bahasa seni visual, asas dan prinsip yang kita belajar tu kita aplikasikan pada setiap kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Wa ima kita menjadi seorang pereka bentuk pun kita masih lagi menggunakan prinsip dan juga asas seni reka. Yang ketiga adalah prinsip keanekaan, iaitu elemen yang pelbagai dapat mengelakkan rasa bosan. Tentulah kalau kita buat sketches ataupun kita membuat lakaran reka bentuk, kita tak boleh guna elemen yang sama saja. Dia akan mendatangkan rasa yang bosan dan pelanggan pun tak berminat untuk membeli reka bentuk kita tu. Jadi kita kena ada kepelbagaian di situ. Lepas ni kita akan belajar dengan lebih lanjut. Seterusnya adalah prinsip keseimbangan, juga dalam prinsip asas seni reka kita dah belajar. Apa yang dikatakan dengan keseimbangan ni? Keseimbangan dalam reka bentuk taman mini ialah penanaman tumbuhan diseimbangkan melalui warna, bentuk dan juga saiz, ikut kesesuaian. Seterusnya adalah prinsip turutan, iaitu dihasilkan bagi menentukan arah pandangan melalui satu keadaan kepada keadaan yang lain secara berperingkat-peringkat. Dan prinsip yang terakhir sekali adalah prinsip skala, iaitu pemilihan elemen yang sepadan dengan keadaan sekeliling dan seimbang antara saiz tumbuhan dengan tumbuhan lain, juga keseluruhan ruang. So macam mana kita dah belajar tentang apa yang dikatakan dengan apa reka bentuk, elemen-elemen penting, prinsip-prinsip dan juga ciri-ciri seorang pereka bentuk. Jadi agak penting untuk kita mengetahui apakah konsep-konsep reka bentuk landscape yang ada di sekitar kita. Kita mesti nak tahu apakah ciri-ciri landscape yang ada di kawasan kita supaya menjadikan idea kepada kita bila kita nak menghias rumah kita. Betul tak? Yang pertama adalah konsep reka bentuk landscape Jepun. Merupakan sebuah taman gaya tradisional Jepun, jenis taman kering atau taman batu, telah diserap dan menjadi terkenal di barat sejak akhir abad ke-19. Taman reka bentuk Jepun juga telah dibangunkan di bawah pengaruh kebun Cina. Salah satu tarikan taman Jepun ialah
Bonsenki, bonsai dan juga seni zen. Okey, kamu tengok gambar yang telah ada dalam buku teks kamu, ciri-ciri landscape Jepun. Jadi kita kena kenali apakah ciri-ciri yang ada dalam landscape Jepun ni. Apakah yang membezakan landscape Jepun dengan landscape yang lain? Kita tengok. Yang pertama, ada pembinaan sebuah rumah teh ataupun astaka, okey, tempat berehat. Okey, itu ada ciri-ciri landscape Jepun. Okey, kalau di Pahang kita ada satu tempat yang dipanggil Bukit Tinggi. Kat Bukit Tinggi tu ada satu ciri-ciri landscape Jepun. Bolehlah berkunjung ke sana selepas PKP ni, kan, kerajaan ataupun kementerian menggalakkan kita membuat pelancongan, okey, untuk membangunkan ekonomi negara. Jadi bolehlah pergi. Sama-sama itu kita pelajari apa yang ada di sana. Okey, yang pertama konsep Jepun tadi cikgu bagi tahu adalah rumah teh ataupun astaka. Kemudian ada air asli ataupun bertanda. Tengok dalam gambar tu ya. Biasanya kolam buatan manusia lah kat situ, dibuat kolam air pancuran dan sebagainya. Okey, ini adalah ciri-ciri landscape Jepun. Seterusnya, apa lagi ada dalam landscape Jepun? Terdapat jambatan kecil ataupun batu dipijak. Kalau kamu pergi sesuatu tempat tu, landscape dia ada astaka, lepas tu ada macam ada aliran air sikit, ada jambatan kecil ataupun ada batu-batu refleksologik untuk dipijak. Itu adalah tema landscape Jepun. Selain itu ada juga batu dan juga terdapat tanglung, biasanya daripada batu. Dia ada ciri-ciri, ada macam ada ciri-ciri Chinese kat situ okey. Seterusnya kita tengok, selain daripada reka bentuk Jepun, ada apa lagi? Ada reka bentuk Inggeris. Jadi kita nak tahu juga apakah ciri-ciri landscape Inggeris. Betul tak? Kalau Jepun tadi dia ada astaka, dia ada pondok, dia ada air. Kat Inggeris ada apa? Okay, kita tengok dalam buku teks kamu. Okay, konsep reka bentuk Inggeris ni merupakan gaya landscape yang terhasil di England pada awal abad ke-18. Dalam konsep ini biasanya terdapat tasik, halaman berumput dan juga bergulung, pokok-pokok, binaan klasik, binaan gotik, jambatan dan seni bina yang menarik. Contohnya gambar dalam buku teks kamu tu ada batu kerikil, batu yang kecil-kecil tu, dia ada tabur-tabur dekat kawasan tu. Itu adalah ciri landscape Inggeris. Kemudian ada alat pemagaran ataupun dinding dengan ciri-ciri tradisional. Ada rumput ataupun pokok-pokok renik. Kalau ada banyak pokok-pokok renik, pertumbuhan kecil-kecil yang ditanam di kawasan landscape, itu adalah ciri-ciri landscape Inggeris. Okey, contohnya kata ada Rose Jepun, ada tanam pokok kecil-kecil dekat kawasan-kawasan, ada air pancuran. Okey, ada arca, binaan yang bercirikan kearcaan, okey, dan juga pokok-pokok bunga. Kalau kamu tengok kawasan tu banyak pokok-pokok bunga, ada arca-arca yang menarik, ada juga batu-batu kerikil. Itu adalah tema ataupun ciri-ciri landscape Inggeris. Okey, seterusnya, tadi kita dah belajar tentang Jepun, kita dah belajar tentang Inggeris. Sekarang kita naik flight jauh sikit. Kita pergi Bali, Indonesia. Okey, dari seberang. Maksudnya konsep ni banyak konsep dari seberang. Okey, konsep reka bentuk landscape Bali merupakan taman tropika yang merujuk Pulau Bali di Indonesia. Antara elemen yang mempengaruhinya adalah daripada budaya Pulau Dewata, seperti penggunaan tanaman yang menjadi salah satu ciri taman ini. Sebagai contoh, penggunaan pokok kemboja dan pandan Bali. Ada tanam pokok pandan yang besar sikit pokok tu ya. Okey, ada pokok kemboja. Itu adalah ciri-ciri landscape Bali. Okey, penggunaan barangan serta aksesori tradisional seperti patung-patung juga menjadi identiti landscape ini, dan ia membezakannya dengan taman-taman tropikal. Kebanyakan hiasan bagi landscape taman berkonsepkan Bali ini ditampilkan mengetengahkan keunikan flora dan juga fauna. Okey, tengok contoh gambar yang disediakan, alam semula jadi ataupun alam buatan manusia. Maksudnya dia ada tanam pokok-pokok tropical sikit, dia lebih kepada nature, alam semula jadi. Okey, lepas tu struktur ruang yang baik, maksudnya ada kawasan yang luas sesuai untuk kita berehat dan laluan yang selesa. Ada ukiran batu patung, ada patung-patung, okey, dan juga ada pokok bunga. Itulah ada antara ciri-ciri landscape Bali. Kamu dah belajar 3 reka bentuk landscape ni. Lepas ni bolehlah aplikasi dekat rumah kamu. Minta izin mak dengan ayah nak reka bentuk landscape rumah, bagi tahu. Okey, seterusnya, ini adalah konsep reka bentuk landscape Taman Melayu. Kita dah pergi ke Jepun, kita dah pergi ke Bali, kita dah pergi tengok Taman Landscape Inggeris. Sekarang ni kita patah balik ke ciri-ciri landscape Melayu. Okey, apakah
yang dikatakan dengan ciri-ciri landscape Melayu ni. Okey, konsep reka bentuk landscape Melayu ni banyak menitik beratkan hubungan antara manusia dengan persekitarannya kerana masyarakat Melayu sangat mencintai alam semula jadi. Okey, mempunyai halaman yang luas untuk disesuaikan dengan pelbagai aktiviti masyarakat dan juga keluargaan. Kalau landscape ataupun taman berbentuk landscape Melayu ni dia banyak laman yang luas. Maksudnya kegunaan laman yang luas tu sebabnya dia banyak aktiviti. Orang Melayu ni suka berkenduri kendara kan. Jadi aktiviti bersama keluarga tu selalu dibuat. Jadi mereka memerlukan laman yang luas. Itu adalah ciri-ciri landscape Melayu. Okey, tengok gambar yang disediakan. Okey, kita ada alam semula jadi, pokok bunga, struktur ruang yang luas, juga binaan berasaskan kayu. Ini adalah ciri-ciri landscape Melayu. Okey. Dan tak lupa juga kita tengok reka bentuk dalam reka bentuk Islam. Okey, kita tengok ciri-ciri yang ada dalam landscape Islam. Okey, konsep reka bentuk landscape Islam berasal daripada Arab dan tersebar kepada negara lain seperti Persia, Sepanyol dan juga India. Idea landscape ini berasal daripada kepercayaan Islam mengenai impian dan juga taman syurga. Okey, syurga memiliki ciri seperti air yang mengalir, pokok buah-buahan dan juga tempat-tempat bawah pohon teduh. Okey, konsep ini mempunyai 3 fungsi iaitu praktikal, agama dan juga nilai estetika. Okey, tengok dalam gambar tu haruman dan warna, ada air, ada bunyi air tu untuk mendapatkan ketenangan dan juga ada bayang-bayang. Ini adalah konsep reka bentuk landscape Islam. Okey, kita dah pelajari. Sedar tak sedar kita dah pelajari semua yang ada dalam seni reka bentuk landscape. Daripada tokoh kita dah belajar, fungsi dah kita belajar, ciri-ciri pun kita dah tahu, elemen dan prinsip kita pun dah tahu. Kita dah tahu juga jenis-jenis landscape yang ada. Jadi, dengan tidak melengahkan masa, tibalah waktu untuk kamu membuat latihan. Jadi kamu buka muka surat 59 dalam buku teks kamu untuk minggu ini. Tugasan kamu ialah melengkapkan latihan yang diberikan. Okey, baca arahan berdasarkan peta buih berikut, banding bezakan antara landscape Bali dan juga landscape Melayu. Okay, kamu lengkapkan, buat dalam buku latihan pendidikan seni visual. Dan jangan lupa bila dah siap snap gambar, hantar dekat cikgu. Okey, itu sahaja PDPC kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang baru. Okey, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa jaga diri, jaga SOP. Bye.